Obesiti boleh meningkatkan risiko kepada penyakit Obesiti boleh meningkatkan risiko kepada penyakit berbahaya seperti darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung dan beberapa jenis kanser. Jadi, amalkan makan secara sihat iaitu seimbang, sederhana dan pelbagai sebagai satu gaya hidup berpanjangan. Ikutlah konsep pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh iaitu suku daripada pinggan anda adalah daripada kumpulan karbohidrat, suku lagi daripada kumpulan protein dan separuh daripada pinggan anda adalah daripada kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu, pengambilan buah dan sayur yang cukup dapat membantu dalam proses penurunan berat badan dan mencegah daripada penyakit. Jom ambil buah dan sayur yang cukup iaitu 3 hidangan sayur dan 2 hidangan buah setiap hari. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita bersiaran di Nutritionist FB KKM. Okey, anda bersama saya Fitri sekali lagi. Okey. So, jadinya kita sekarang berada di PKP fasa 3.0 ya. Di mana kita terpaksa menjalani sekali lagi PKP bagi melandaikan lengkungan COVID-19. Jadi bila kita berada di rumah, sekarang ni rasanya kebanyakannya tuan-tuan dan puan-puan berada di rumah. Jadi kita terpanggil untuk membawakan topik tentang pemakanan sihat dan COVID-19 dan ketika kita lockdown ni. So terima kasih bersama saya. Sekali lagi siapa yang masih baru masuk dekat FB Nutritionist KKM, kalau kita tengok start ramai lagi, baru 38 orang. Anda boleh komen di ruang chat kalau ada apa-apa sebarang soalan. Jadi sebenarnya sekali lagi saya terangkan, saya ingatkan ataupun saya ingin memaklumkan bahawa hari ini kita akan berkongsi topik tentang pemakanan sihat dan mungkin kita akan sentuh sikit tentang post-COVID-19 simptom yang bagi sesetengah individu yang telah positif COVID dan telah sembuh dan dia mempunyai simptom post-COVID, kita panggil selepas jangkitan COVID-19, dan macam mana cara kita nak mengamalkan pemakanan sihat di semasa kita lockdown ataupun kita PKP ni. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh nampak kot agaknya saya ada sharekan slide mungkin tuan-tuan puan-puan boleh ikut saya melalui perkongsian saya melalui slide yang saya sediakan ni lah. Jadi kalau kita tengok sini masih agaknya
macam saya diarahkan bekerja dari rumah lah so, saya bekerja dari rumah, mungkin semuanya kita punya penonton pun masih belum ramai lagi tak apa, kita kongsikan nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti semula di rakaman lah sesi rakaman untuk FB Live ini. Okay, so saya mulakan. Jadi seperti yang kita tahu, okay, saya suka untuk kongsikan bila kita mungkin saya rasa semua ramai telah tahu sebenarnya pemakanan sihat sangat mempengaruhi tahap ataupun taraf kesihatan seseorang individu. Dia berdampingan dengan yang lain jugalah. Maksudnya dia kena ada amalan yang lain, tapi kebanyakannya untuk mempengaruhi apa yang sistem kesihatan badan kita adalah daripada melalui pemakanan. Kerana daripada pemakanan tu kita memperoleh kita punya nutrien ataupun zat Okay, nak tahu agaknya okey kan saya punya ni. Okey, saya off slide dulu. Okey, sorry lah sebab tak biasa kan dengan ni. Okey, agaknya nampak tak? Ni saya Fitri, okey. Jadi untuk pemakanan sihat hari ni, kita tadi saya bercerita pembukaan tak nampak muka saya Okey, inilah saya Fitri. Jadi hari ni kita akan berkongsi. Saya ulang semula lah. Kita akan berkongsi tentang topik kenapa kita katakan pemakanan sihat. Pemakanan sihat di musim PKP ni lah, saya pakai musim PKP 3.0. Okay, kita nak kata lapar berjadual. Kenapa lapar berjadual? Saya rasa PKP ni pun kita kena letak dalam rumah juga. Bukan daripada individu sendiri tetapi di dalam rumah. Jadi maksudnya untuk laluan ke dapur, laluan ke meja makan, kita kena letak SGR juga. Jadi sekatan, ini bukan saja sekatan jalan raya tapi sekatan dalam rumah lah. Okay? Kerana kita tahu bila kita kat rumah, keboleh dapatan makanan tu untuk ulangan kita untuk makan tu senang. Okay? Jadi sebab tu kita katakan lapar berjadual, COVID-19 dan lockdown semasa pemakanan sihat di rumah. Okay, jadi mungkin saya boleh start share saya punya skrin. Kita masuk kepada topik kita. Okay, dah mula ramai dah sebab saya bekerja dari rumah, jadi kita berkomunikasi melalui WhatsApp. Mungkin ada masa yang saya pandang skrin, ada masa yang saya terpaksa untuk lihat queue apa yang saya perlu buat. Okay, jadi saya start share skrin. Okay, saya punya slide. Okay, ini slide saya. So tu kita kata lapar berjadual, COVID-19 dan lockdown. Okay. Okey, jadi saya suka nak ingatkan macam saya kata tadilah. Okey, mungkin ramai yang tidak tahu ataupun mungkin yang ni daripada macam kita seperti maaf, semua dah tahu COVID-19 risiko tinggi kepada orang yang mempunyai daripada golongan rentan. Golongan rentan tu kita boleh katakan yang golongan berisiko. Golongan berisiko tu dan kita boleh tengok daripada kajian di Malaysia di Malaysia 70% pesakit COVID adalah adalah juga merupakan pesakit NCD, non-communicable disease. Apa itu non-communicable disease? Non-communicable disease itu adalah yang mempunyai penyakit tidak berjangkit. Contohnya jantung, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, 3 serangkai itu. Dan 3 serangkai itu biasanya mudah untuk didapati daripada golongan obesiti atau golongan berlebihan berat badan. Jadi seangkatan maksudnya selari dengan apa yang kita telah buat daripada kita buat kajian tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti 2019. Kat sini sebenarnya mungkin saya rasa semua tak berapa aware ataupun tak berapa familiar dengan lembaran fakta ni. Mungkin kepada golongan yang macam daripada kepada kami ataupun daripada kesihatan maklum tentang ini. Tapi ini sebab itulah ini kita nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tengok kat sini, kita punya taraf kesihatan ataupun pemakanan atau staf kesihatan dan status pemakanan rakyat Malaysia sebenarnya sangat membimbangkan. Okay. Macam saya ulangkan tadi, 70% pesakit COVID adalah daripada golongan yang mempunyai NCD.
ataupun penyakit tidak berjangkit. Ini saya bawakan tuan-tuan puan. Kalau tengok kat sini fakta utama apa yang kita penemuan yang kita jumpa tengok. Kalau kita tengok kat sini diabetes dalam kalangan dewasa 9.4% menghidapi diabetes. Tapi yang tidak tahu menghidapi diabetes 8.9. Maksudnya ada golongan yang tidak tahu sebenarnya dia ada penyakit tidak berjangkit dan dia menghidapi penyakit tidak berjangkit. Daripada hipertensi pula 15.9. Yang tidak tahu, maksudnya tetap ada golongan yang tidak tahu dia menghidapi hipertensi. Kemudian kalau kita tengok kolesterol tinggi, yang tidak tahu 24.6%. Dia agak tinggi lah saya rasa bagi saya. Kemudian kalau kita tengok status pemakanan, kalau status pemakanan 50% dewasa berlebihan berat badan atau obesiti. Maksudnya daripada populasi rakyat Malaysia ni 1 nisbah 2. Maksudnya daripada 2 orang rakyat Malaysia, 1 maksudnya dia menghadapi berlebihan berat badan atau obes. Jadi saya nak bawakan kembali tadi daripada penemuan kita juga, pesakit COVID menghadapi yang telah dijangkiti COVID, antaranya adalah yang menghidapi NCD iaitu penyakit tidak berjangkit. Kemudian penyakit tidak berjangkit, kemudian dan dia adalah obes ataupun lebih berat badan. Jadi bayangkan separuh daripada rakyat Malaysia adalah berlebihan berat badan atau obes. Di sini pun juga telah menunjukkan kita sangat vulnerable ataupun rakyat Malaysia sangat vulnerable, sangat terdedah dengan risiko untuk dijangkiti COVID-19. Bukan kalau katakan kita memang dah menjaga SOP, itu salah satulah yang 3S, 3S 3W, kita memang telah menjaga segala SOP yang tertetapkan. Mungkin satu SOP ni yang kita perlu amalkan sepanjang hayat. SOP tu di mulut lah. Kita kena jaga pemakanan kita. SOP. Jadi kat sini kalau kita tengok memang dia sangat selari dengan apa yang telah berlaku. Mungkin ini adalah salah satu di mana kita sebagai pembuka mata, di mana memang kita perlu untuk menjaga kesihatan, perlu untuk mengamalkan pemakanan sihat. Tengok kat sini. Penyakit tidak berjangkit macam saya telah terangkan tadi, diabetes, hipertensi dan kolesterol tinggi. Kadar kandungan gula, tekanan darah dan kolesterol tinggi adalah faktor utama bagi penyakit kardiovaskular. So penyakit kardiovaskular adalah penyakit jantung atau berkaitan dengan jantung. Jadinya bila salah satu tu kita ada, kita sangat terdedah dengan penyakit kardiovaskular. Dan daripada tinjauan Kebangsaan Kesihatan Morbidity 2019, penyakit kardiovaskular adalah penyebab utama kematian di Malaysia. Jadi seperti yang kita tahu daripada KPK kita Dato' telah nyatakan kebanyakannya yang telah dijangkiti mempunyai penyakit NCD. Jadi ini penemuan yang sangat menakutkan. Kalau kita tengok kat sini, 1.7 juta orang di Malaysia mempunyai 3 faktor risiko utama. Maksudnya yang saya sebutkan adalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. 3.4 juta orang di Malaysia mempunyai 2 faktor risiko utama. Jadinya di sini kita adalah tidak mustahil, di mana kemungkinan besar jika 3.4 juta orang rakyat di Malaysia ini tidak menjaga SOP, kemudian dengan status taraf kesihatan mereka boleh dijangkiti COVID-19. Jadi kesihatan adalah keutamaan kita. So langkah yang kita boleh ambil macam kata tekanan darah, mengamalkan diet sihat, mengamalkan berat badan ideal, sentiasa bersenam, hindari rokok dan alkohol. Jadi maklumat-maklumat ini tuan-tuan dan puan-puan boleh layari di www.iku.government.my. So ini ada penemuan daripada NHMS 2019. Tuan-tuan boleh tengok dia ada pelbagai lagi, tapi ini saya keluarkan, saya cabut daripada lembaran fakta tersebut yang mengenai pemakanan sihat kita sendiri. Jadi kat sini saya nak bawakan tuan-tuan puan-puan, macam mana kita nak makan sihat
Saya rasa memang ni satu topik yang sangat bosan. Saya rasa semua orang tahu. Saya rasa semua orang tahu macam mana nak makan sihat. Bila tengok makanan banyak, semua orang akan cakap kalori tinggi, makanan tinggi, maksudnya tidak sihat, lemak tinggi. Tapi macam mana kita nak terapkan atau kita nak disiplinkan diri kita untuk amalkan pemakanan sihat ni? Okey. Pada yang tuan-tuan dan puan yang baru mengikuti kita, okey, di nutritionist KKM FB Live, saya Fitri. So hari ini saya akan kongsikan topik kita hari ini, lapar berjadual, COVID-19 dan lockdown. Okey. Okey, so saya teruskan Okey. Saya kita tahu makan secara sihat. Inilah kitab saya. Okey, apa-apa kita akan berbalik kepada piramid makanan Malaysia seperti yang tuan-tuan puan kita daripada start pada hujung tahun lepas hujung tahun 2020 kita telah lancarkan ataupun kita telah advokasikan tentang perubahan piramid makanan Malaysia. Okey, tu yang sebab kita panggil piramid makanan Malaysia 2020. Kalau kita tengok kat sini, kita dah melakukan terdapat perubahan aras pada piramid makanan Malaysia, di mana piramid 2020 aras paling bawah sekali, aras 4 tidak lagi kumpulan karbohidrat, di mana kita telah turunkan sebab kita telah buat kita telah buat review saya makan semula, okey, yang mana kita terlihat betapa pentingnya sebenarnya sebab mengikut arus masa kita tidak lagi memerlukan kalori yang banyak, tapi kita memerlukan nutrien-nutrien ataupun zat-zat yang penting untuk supaya kita mengekalkan tahap optimum badan. Jadi zat-zat tersebut kita banyak dapat melalui daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. So, setiap hari kita perlu ambil sekurang-kurangnya 3 sajian sayur. 3 sajian sayur dan 2 sajian buah. Okey, kenapa? Dekat situ sekurang-kurangnya 3 sajian sayur dan 2 sajian buah itu adalah memenuhi keperluan untuk badan kita berfungsi secara optimum untuk mengekalkan daya tahan badan, ataupun kita panggil immunity system lah, sistem imunisasi badan. Okey, so daya tahan badan kita lah. So daripada sini lah kita perlukan dia mempunyai jadi saya akan terangkan sikit lagi tentang lebih lebar tentang sayur-sayuran dan buah-buahan ni lah, tapi kita nak go through ataupun sebab saya rasa sebelum ni dah tengok, tuan-tuan dan puan telah tahu, tapi saya nak sekilas pandang. Okey, so bawah adalah aras paling bawah adalah piramid aras sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian kita telah kedua barulah kita sumber karbohidrat, itu sumber utama untuk sumber tenaga. Okey, dan kat sini kita nak tekankan adalah kita perlu ambil daripada whole meal ataupun bijirin penuh, sebab serat yang kita perlukan serat daripada sayur-sayur buah-buahan, dan kita perlu serat daripada sumber bijirin ni sebab dia kaya dengan mineral, okey, yang mana membantu untuk mengoptimalkan kesihatan badan. Okey, seperti biasa atas protein. Okey, kumpulan protein. Okey, kat sini kumpulan protein ini perlu kepada macam saya sentuh tadi tentang post-COVID 19 simptom, okey, di mana pesakit-pesakit yang telah dijangkiti COVID-19 setelah setahun banyak kajian telah menunjukkan dia mempunyai kesan daripada COVID-19 itu sendiri. Kenapa? Sebab virus ini dia menyerang organ-organ dalaman, okey. Jadi adalah lebih berisiko kepada macam saya kata tadi, kumpulan yang menghadapi penyakit tidak berjangkit. Okay. Jadi dia sangat mempengaruhi di sini. Oleh itu, kenapa kita perlu kejap sorry, saya punya laptop ni bateri pula saya lupa pula nak cucuk. Macam inilah biasanya. Okay, settle. So macam saya ulang tadi, kenapa kita punya macam saya kata tadi, kita post COVID symptom dia ada. Jadinya
antara yang telah, kalau kita tengok yang dalam beberapa hari yang lepas lah, kita punya KPK telah menyatakan antaranya dia memberi kesan khususnya kepada kategori 5, maksudnya siapa yang stage 5 lah COVID-19. Contohnya kemungkinan paru-paru rosak akibat keradangan, pembekuan darah dalam salur darah menyebabkan strok, sakit jantung serta masalah usus dan buah pinggang. Jadinya kalau kita tengok kat sini, kalau pesakit yang punya NCD ataupun penyakit tidak berjangkit, diabetes, hipertensi, jantung, okey. Ini adalah organ-organ utama yang di mana KPK telah sebutkan tadi juga untuk berfungsi, untuk badan kita berfungsi. Jadi sebab tu kita kata pentingnya kita menjaga kesihatan, pentingnya kita menjaga pemakanan sihat. Jadi untuk orang yang telah post-COVID, sebenarnya dia apabila kita mengalami masalah telah dijangkiti, orang yang telah untuk proses pemulihan, sebab apabila mungkin dia telah ditidurkan semua, jadi dia mengalami otot dia telah deplete atau muscle deplete. Jadinya pemulihan tu diperlukan dari segi protein untuk memulihkan sel-sel badan, otot semua. Jadi penting kita perlu mengambil daripada kumpulan protein. Okey. Jadi kalau untuk bagi orang yang sihat ataupun orang yang normal, kalau kita tengokkan, okey, sebab tu kita perlukan pemakanan sihat. Kita ambil pemakanan sihat. Jadi pemakanan sihat tu kita perlu ambil semuanya daripada piramid makanan Malaysia. Jadi untuk tuan-tuan dan puan, seperti saya tunjuk dekat skrin sekarang ni, kita ada piramid makanan dan kita ada pinggan sihat Malaysia. Okey, kita telah kenalkan juga pinggan sihat Malaysia pada 2016. Jadi kita ada dengar orang ingat pinggan sihat, bila kita keluarkan pinggan sihat Malaysia, kita dah tak pakai dah piramid makanan. Sebenarnya piramid makanan ini adalah panduan untuk sehari, pengambilan makanan untuk sehari. Okey, daripada pagi sampai malam. Okey, pinggan sihat Malaysia adalah terjemahan daripada piramid makanan untuk sekali makan ataupun untuk sekali pengambilan. Okey, jadinya apa daripada pinggan sihat, daripada piramid makanan Malaysia, untuk katakan makan pagi, kita ekstrak daripada piramid makanan Malaysia kepada pinggan. Jadi kat situlah kita tahu untuk sekali makan sebenarnya kita kena ambil karbohidrat, protein dan sayur-sayuran. Okey, so itu yang jadinya suku-suku separuh. Okey, jadi pada yang golongan kata kita dah tak pakai piramid makanan Malaysia, sebenarnya kita masih pakaikan. Saya nak tekankan piramid makanan Malaysia adalah untuk pengambilan satu hari, tapi bila pinggan sihat adalah untuk sekali makan atau sekali hidangan. Sebenarnya satu hidangan pinggan sihat Malaysia ni lebih kurang 500 kalori. Okey, untuk sekali. Jadi untuk kalau plus minus untuk seseorang sekurang-kurangnya perlu ambil 1,500 kalori atau 1,600 kalori, cukup 3 kali pinggan sihat ni. Okey, tadi berbalik kepada kenapa kita perlu amalkan pemakanan sihat. So bila kita amalkan pemakanan sihat, kita dapat mengoptimumkan status pemakanan. Okey, jadi kita tidak malnutrisi atau kita tidak kekurangan zat makanan. Bila kita tidak kekurangan zat makanan, jadi kita sangat kuat. Okay, jadi kita boleh menang. Jadi kita sangat kuat. Maknanya sistem daya tahan. Okay, kalau kita tengok kajian menunjukkan, okay, setelah setahun kita menghadapi COVID ni, kajian menunjukkan bagi golongan yang malnutrisi yang telah dijangkiti COVID-19, tempoh pemulihannya sangat lama. Bukanlah sangat lama, maksudnya dia mengambil masa lebih lama berbanding kepada golongan yang sihat, dia normal, dia dijangkiti COVID. Tapi bukanlah kita kata bila kita sihat kita tidak dijangkiti COVID. Sebenarnya kita boleh dijangkiti COVID bila kita sihat, tapi disebabkan status pemakanan kita yang sihat, dengan berat badan yang ideal, cukup nutrien, cukup zat, so jadi daya tahan badan kita tinggi, jadi kita mudah untuk
untuk kita combat ataupun fight virus tu. Okey. Kalau kita tengok kat sini, ni lah dia kalau untuk suku-suku separuh. Macam ni lah cara makan agaknya. Boleh ke kita makan tengah hari ni? Boleh. Okey. Jadinya kita boleh plan lah kejap lagi kita punya lunch nak masak apa. Okey. Jadi ini suku-suku separuh. Maksudnya kita perlukan sumber protein yang saya kata tadi untuk kita punya tisu-tisu badan optimum, supaya bergerak bekerja dengan optimum. Jadinya sayur buah, kat situ sumber fitokimia, sumber antioksidan, vitamin yang untuk memperkuatkan daya tahan badan kita. Saya tahu vitamin yang paling popular sekarang ni, memang popular. Jadi kita akan sentuh sikit Okey. Okey, kalau kemudian kat situ saya ada sharekan juga sebab di samping suku-suku separuh tu kita sarankan atau suggest untuk ambil air kosong. Ini air kosongnya. Okey. air kosong lah kan. Jadinya air kosong ni kita tunjukkan macam mana kita nak minum. Kita nak peroleh sebab kita perlukan, sebab bila air penuh dalam badan, maksudnya air kosong lah bila air cukup dalam badan, fungsi badan kita akan menjadi sangat optimum. Sebab air ni fungsi dia mengekalkan suhu tubuh. Maksudnya dia bagi suhu tubuh kita berapa? 37 darjah Celsius kan. Jadi kalau kita kurang air, badan kita akan jadi panas. Jadi sebab tu kita perlukan air. Okey. Selain tu juga air ni juga adalah antara medium yang untuk membawa larutan-larutan nutrien dalam badan untuk sekitar satu badan untuk bergerak. Okey. Jadi bila badan kita sangat sihat, jadi kat situ juga salah satu point supaya kita tidak dijangkiti COVID. So sebab tu kita kata perlu untuk ambil air kosong. Jadi satu hari kita kena ambil cukup 8 gelas sehari. Okey. So 8 gelas tu, satu gelas tu lebih kurang 250 ml. Gelas kaca tinggi itulah. Okey. Jadi ni kita dah tunjuk dah cara macam mana tuan-tuan dan puan. Saya kata tadi macam mana kita nak, semua orang tahu kena minum air kosong. Jadi kita nak membantu tuan-tuan dan puan-puan macam mana untuk capai 8 gelas sehari itu. Okey, sama ada tuan-tuan puan-puan puasa ke tak puasa ke sebenarnya boleh. Kita boleh dapat 8 gelas tu. Ini tidak termasuk air yang manis. Memang tuan-tuan dan puan-puan kena capai air kosong. Kita punya objektif itu kita punya matlamat. Cukup kan? Mungkin kita lepas ni kita kena buat challenge lah buat minum air kosong 8 gelas sehari. Okey. So kita tengok kat situ, kalau boleh seeloknya seawal bangun subuh terus minum air kosong. Okey. Ya, amalkan. Mungkin boleh praktis. Sebelah katil dah ada 1 botol air kosong. Bila bangun-bangun, nak lepas ambil air semayang, solat, lepas ambil wuduk semua, terus minum air kosong. Okey. So kemudian selepas solat turun bawah, kita boleh dapat pukul 7 tu nak sediakan breakfast. Ke tarik balik masuk atau kata tarik selimut. Tak okey, kena bangun, jangan makan. Okey. Kan kita PDR kan. Jangan tarik dalam selimut, kita kena bekerja. Okey. Jadinya 7 AM bangun untuk breakfast, dah minum air kosong lagi sekali. Kemudian minum pagi air kosong, tengah hari air kosong, minum petang air kosong, makan malam air kosong, sebelum tidur air kosong. So kita dapat sebenarnya 8 gelas sehari. Okey. Jadi dia nak dengan tak nak aja. Kita kena disiplinkan diri, okey, bagi menentang COVID-19 ni. Okey. Okey, ini yang saya nak sentuh tadi. Kita kembali kepada bagaimana kita nak meningkatkan juga antara salah satu inisiatif macam mana kita nak meningkatkan daya tahan tubuh badan. Okey. Jadinya kenapa kita katakan kita perlu ambil sayur-sayuran dan buah-buahan. Kerana kat sini lah saya kata tadi sumber vitamin, mineral yang penting untuk membenteng, sebagai benteng pertahanan daripada segala serangan. Okay. Contohnya vitamin-vitamin yang adalah A, B, C, D, E, K, semua ada. Okay, D, K. Okay, semua vitamin tu perlu. Dia mempunyai sifat tersendiri ataupun fungsi tersendiri yang untuk sebagai benteng pertahanan daya imun sistem badan. Okay, yang paling popular lah semua orang tahu. Yang paling popular kita panggil buah-buahan ni kan kita nampak buah-buahan dan sayur-sayuran dia pelbagai warna, hijau, ungu,
merah, orange, okey, dia mempunyai fitokimia. Fitokimia ini bertindak sebagai antioksidan. Dia bagi benteng pertahanan kepada sel-sel badan kita untuk sebagai tidak dirosakkan. Itu bahasa yang lebih mudah untuk faham lah. Tidak dirosakkan maksudnya dia tidak antioksidan, dia tidak teroksida atau sel badan kita itu terpelihara daripada dirosakkan. Okey, dirosakkan oleh siapa? Inilah antaranya, maksudnya virus, bakteria ataupun free radicals atau radikal bebas. Maksudnya yang radikal bebas ni pun adalah daripada makanan-makanan yang tidak sihat, antaranya trans fat. Okay, sebab tu sebenarnya kita perlu jaga pemakanan kita. Apa yang masuk dalam badan kita sangat kena jaga. Selain daripada tu, bukan daripada makanan juga, daripada udara. Bahan-bahan kimia yang kita sedut masuk bila kita hidu ke panggil, kita sedut udara tu untuk kita bernafas, okay, dia masuk ke dalam badan. Sebab tu kita kena menjauhi golongan perokok, atau sebenarnya perokok ni yang kena jaga komuniti kesekitaran. Kalau anda merokok, jauh sikit, atau sebenarnya tidak perlu pun merokok. Nampak tak kesannya tu? Jadi ini yang kita kata antara radikal bebas. Bila masuk dalam badan, dia menyerang sel-sel badan kita. Jadi kat mana kita nak dapat pembenteng ni? Pembenteng ni adalah kita dapat daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebab tu kita kata kita tekankan sangat sekurang-kurangnya untuk capai kita punya sekurang-kurangnya kita untuk capai kita punya bentengan kita tu. Kita dapat ataupun nutrien tu untuk capai supaya dia bertindak sebagai optimum sebagai pembenteng. Lepas tu sekurang-kurangnya kita kena ambil 3 sajian sayur dan 2 sajian buah. Sebab tu setiap kali kalau kita cakap, itulah kita punya pembenteng. Sebenarnya sekurang-kurangnya 3 sajian sayur dan 2 sajian buah dia cukup untuk sebagai pembenteng untuk kita mengelakkan daripada ataupun untuk meningkatkan daya tahan badan kita. Tapi maksudnya ini bukanlah untuk satu hari ini je kita ambil. Dia tidaklah bertindak sebagai satu hari saja. Kita ambil satu hari, okey dah cukup. Tidak. Itu adalah skeptical thinking ataupun minda rakyat-rakyat Malaysia yang sekali ambil cukup nak terus sihat. Tidak. Sebenarnya sebab tu bila kita bercakap tentang pemakanan sihat, ia adalah amalan. Amalan, sebab tu kita tekankan amalan sepanjang hayat. Supaya sepanjang hayat kita sihat. Sebab dia adalah amalan. Dia tidak bertindak untuk satu hari. Kita perlu jadikan dia amalan untuk supaya dia bukan magic. Jadi kita perlukan disiplin dan usaha. Jadi dia kena amalkan setiap hari. Maksudnya setiap hari tuan-tuan puan kena ambil sekurang-kurangnya 3 sajian sayur dan 2 sajian buah. Okey, pada yang baru saja mengikuti kita, jadi saya Fitri kat sini hari ini kita nak berkongsi tentang makanan berjadual COVID-19 dan lockdown. Jadi kita nak bercerita tentang pemakanan sihat ataupun amalan pemakanan sihat kita boleh amalkan sepanjang tempoh PKP ni. Sebenarnya bila PKP ni lagi bahaya sebenarnya sebab kita berada di rumah. Keboleh-dapatan makanan tu sangat tinggi lagi sekarang sebab kita tak perlu keluar rumah, hanya tekan-tekan tap kat telefon terus sampai depan rumah. Tak pun kita punya jiran tetangga yang sangat mulia. Jadinya tak perlu abang panda, tak perlu grab food pun makanan tu sampai depan rumah sebab kita punya jiran-jiran rakyat Malaysia ni sangat bermurah hati. Kat situ kita kena jagalah. Jadinya mungkin lepas ni kita juga sebagai tanggungjawab masyarakat kita perlu sediakan makanan yang sihat untuk ajak jiran tetangga kita supaya makan yang sihat. Okey? Maksudnya mungkin kita boleh bagi, kita kalau kata hari ni jiran sebelah dah bagi makanan yang berkalori tinggi, kita try masak makanan yang kurang kalori tinggi, yang tinggi khasiat ataupun nutrient dense yang tinggi, kita bagi pada jiran kita. Okey, berbalik kepada ni tadi. Terima kasih tuan-tuan puan yang masih bersetia bersama saya. Okay, saya pun tak, bila cakap sorang-sorang ni memang kita tak saya pun tak tengok dekat ni. Okay, kita tengok kejap dekat FB, maksudnya ada yang bersama kita ke hari ni, kurang 100 viewer bersama kita adalah lebih kurang 68 orang. So jadi kalau ada persoalan boleh kongsikan dekat ruang
chat komen kita kalau tak tengok kat sini, Puan Nur Rashikin setia menemani saya di sepanjang sepanjang FB Live ni. Okey. Berbalik pada ni panjang popet ni kita kembali kepada kita punya topik tadi ni. Kita masih di ruang makan banyak sayur-sayuran, buah-buahan sedari. Macam saya kata tadi, sebab ini adalah benteng untuk kita membina sistem imunisasi badan. Okey. Jadinya sayur dan buah juga, selain daripada yang saya kata tadi antioksidan, fitokimia segala tu, dia merupakan juga sumber fiber atau sumber serat yang baik untuk badan. Jadi kat sini saya kata, sebab bila pentingnya serat dalam tubuh, dalam kita punya badan adalah penting. Kenapa? Sebab kita nak mengekalkan persekitaran yang sihat untuk sistem penghadaman kita. Iaitu sistem penghadaman kita kat mana? Kat usus. Jadi kenapa penting? Sebab fiber ni ataupun serat ni adalah makanan kepada prebiotik. Prebiotik tu adalah microbiota ataupun bakteria-bakteria sihat yang diperlukan di kita punya sistem saluran usus tu. Supaya dia bekerja. Jadi bila sistem penghadaman kita baik, sihat, jadi dia juga membantu untuk membina benteng lagi. Dia tinggikan lagi benteng daya tahan tubuh kita untuk memerangi segala ancaman ataupun segala serangan penyakit daripada virus ke segala virus, terutama sekali yang topik yang kita melanda sekarang adalah COVID-19. Sebab tu pentingnya juga kita makan sayur dan buah untuk serat, untuk menjaga sistem usus kita. Inilah yang saya kata tadi, vitamin yang popular, saya rasa sangat popular di tempoh COVID-19 ni. Memang bila kita tengok lihat semula, memang ada negara menjalankan kajian macam mana dengan rawatan melalui vitamin C ni membantu ke dalam memerangi COVID-19. Macam saya kata tadi, ada negara yang buat macam contohnya macam China, dia melalui rawatan vitamin C terus ke dalam saluran darah dia cocok tapi daripada penemuan tersebut masih tidak kukuh. Dia masih tidak kukuh sebab kita memerlukan kajian yang lebih tinggi, lebih banyak lagi. Jadi dalam keadaan setahun ni daripada ataupun penemuan daripada kajian tersebut, kita masih memerlukan kajian yang lebih. Maksudnya dekat situ pun kita tahu, maksudnya COVID-19 ataupun vitamin C tidak merawat COVID-19. Di mana bila kita tengok balik daripada kajian yang dibuat kepada pesakit COVID, macam saya dah sentuh tadi, apabila seseorang atau individu tersebut dia sudah malnutrisi ataupun kekurangan nutrien, kat situ dia punya sistem pertahanan tubuh telah rendah, dan dijangkiti COVID-19. Jadi tempoh pemulihan dia sangat lama. Berbanding kepada orang yang sihat dijangkiti COVID, tempoh pemulihan dia sangat lebih kurang, maksudnya lebih cepat berbanding orang yang telah dijangkiti COVID yang kurang zat. Kenapa? Sebab orang yang sihat itu dia menjaga pemakanan dia. Jadi benteng pemakanan dia, benteng daya tahan badan dia adalah melalui pemakanan sihat. Sebab bila dia telah sakit dan dia malnutrisi, sebab bila kita tahu antara simptom orang yang COVID-19, dia tidak lalu makan, dia tak boleh nak makan, dia tiada selera makan dan mungkin ditidurkan juga ataupun dikomakan. Jadi kat situ kat situ juga telah menjadi satu cabaran ataupun satu halangan di mana untuk badan untuk memperoleh zat nutrien untuk membantu memerangi COVID tersebut ataupun virus tersebut. Sebab tu kita kata intervensi ataupun intervensi ataupun pencegahan adalah lebih baik daripada mengubati. Seperti yang kita tahu, NCD, penyakit tidak berjangkit, dia adalah sesuatu yang telah sakit. Jadi semua orang, rakyat Malaysia, dia suka untuk
Sakit, ubat. Sebenarnya dia adalah satu usaha ataupun satu disiplin dan satu jihad sebenarnya, di mana menjaga kesihatan adalah satu jihad untuk kita, untuk jihad untuk kita supaya kita kekal sihat, supaya kita boleh beramal. Okey, so kat situlah dia. Jadinya bila untuk pemakanan, untuk memerangi ataupun untuk membina daya tahan ini adalah, dia bukan, macam saya cakap juga tadi, dia bukan satu hari punya usaha, dia adalah amalan. Jadinya untuk berbalik kepada vitamin C, orang ambil vitamin C 1,000, 2,000, tinggi-tinggi punya vitamin C. Jadi maafkan saya lah kalau bahasa saya, tapi itulah orang kata kencing, sebab vitamin C dia larut air, sifatnya adalah larut air. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan ambil vitamin C yang sangat tinggi bagaimanapun, selepas 2 jam dia larut air. Tuan-tuan puan, maksudnya dia larut air, dan dia akan disingkirkan daripada badan melalui apa? Iaitu saluran air kencing. Sebab tu kita kata, maaf bahasa agak kurang sopan, tapi tu saya bahasa yang lebih mudah difahami, air kencing yang air kencing yang sangat kaya sebab vitamin C bukan murah. Orang nak makan, nak beli. Jadi dia makan, lepas 2 jam dia lalu kencing tu yang air kencing tu yang bervitamin. Okey. Jadinya berbalik pada saya kata tadi, keperluan badan untuk satu hari vitamin C tidak tinggi, 70 mg saja. Rendah 70 mg tu boleh didapati daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebab tu juga kita tekankan kenapa satu hari kita kena ambil sekurang-kurangnya 3 sajian sayur, 2 sajian buah. Sebab pengambilan 3 sajian sayur dan buah, 2 sajian buah ini telah mencukupi untuk badan kita untuk sebagai satu hari punya benteng. Lebih tak ada masalah, baik kepada seorang yang tidak mempunyai komplikasi yang lain. Kalau ambil lebih tak ada masalah, tapi itulah bila kita ambil yang secara daripada natural ataupun semula jadi, kadar daripada ini pun kajian menunjukkan kadar penyerapan bioavailability lah kita panggil, kadar penyerapan vitamin daripada hidangan yang semula jadi adalah lebih efisien berbanding yang artificial. Jadi kenapa tuan-tuan perlu habiskan beratus-ratus untuk satu suplemen, yang mana harga satu suplemen tu tuan-tuan dan puan-puan boleh cukup boleh untuk membekalkan untuk sebulan punya keperluan harian. Harga, kalau kita nak tengokkan kepada harga lah, okay? Keperluan harga satu vitamin C tu boleh untuk kita boleh maintain untuk bekalan satu bulan punya satu bulan punya untuk bekalan vitamin. Jadi kat situ kita taklah ambil vitamin, kita tak dapat vitamin C je. So daripada buah-buahan kita dapat antioksidan yang lain, fitokimia yang lain. Sebab tu kita perlu ambil buah dan sayur. Dia mempunyai tiada sebarang makanan yang boleh membekalkan semua nutrien. Kat situ. Kenapa Tuhan jadikan pelbagai kepelbagaian? Sebab tu piramid makanan kita juga kita katakan pelbagaikan. Dan ramai orang tanya, kita boleh ke ambil buah saja? Saya tak makan sayur, saya makan buah saja. Tak boleh. Kita memang kena ambil sayur. Okay, kena ambil sayur. Jadi sebab dalam sayur ni tak ada dalam buah. Dalam buah tak ada sayur. Apa yang khasiat dalam sayur. Jadi sebab tu kita kena combine, kita kena ambil, kita pelbagaikan. Okay, saya tahu macam orang akan kata kecuali sustainable vitamin C. Kita tahu bila vitamin C, kita tengok kat ruang komen memang ada orang cakap ada, sebab tu bila orang pilih vitamin C, sebab tu juga bila marketing orang tak tahu, orang akan cakap vitamin C, beli vitamin C. Okay, tapi kalau macam kita yang ada background kesihatan, kita faham ada juga produk yang memberikan vitamin C yang sustain, atau maksudnya dia slow release. Maksudnya dia slow release, maksudnya bila kita makan, consume tu dalam 2 jam dia tak hilang habis, dia dikeluarkan. Maksudnya slow release tu vitamin C dikeluarkan sedikit demi sedikit untuk memenuhi keperluan badan. Tapi berbalik pada saya cakap tadi,
tahap efisien untuk sesuatu vitamin diserap badan adalah lebih bagus untuk golongan untuk daripada sumber semula jadi. Dan bila kita ambil yang semula jadi, kita tak dapat untuk satu jenis vitamin sahaja. Berbalik kepada kita punya ada komen daripada kita punya ni lah penonton Puan Daya Zaim. Dia kata sustainable vitamin C, ya, memang dia akan di slow release, dia lepaskan perlahan-lahan dalam badan. Tetapi berbalik pula kepada kita nak tekankan tadi, kenapa kita perlu ambil semula jadi. Sebab bila kita ambil contohnya dari segi macam saya tunjuk kat sini kan, orange. Kalau kita tengok kat situ, kalau kita ambil orange, kat sini kita dapat apa? Vitamin C kita dapat. Kemudian warna apa tu? Vitamin A pun kita dapat. Okey, kemudian fiber kita dapat. Nampak tak kat situ dia bila kita ambil sesuatu daripada makanan semula jadi, kita dapat peroleh pelbagai. Berbalik pada tuan-tuan dan puan, ambil hanya sebiji, dapat satu jenis saja, dan tahap penyerapan dalam badan tu tidak seefisien makanan semula jadi. Okey, sebab tu kita tekankan kalau boleh ambil daripada semula jadi, ikut saiz sajian. Okay. Dan kesan apabila kita ambil, tuan-tuan puan tahu tak, bila kita ambil sesuatu yang berlebihan, apa-apa sahaja sebenarnya, sebab tu konsep kalau dalam Islam wasatiyah, okay, di mana kita perlu bersederhana, sebab tu kita ikut saiz sajian. Okay. Berbalik kepada tu juga, bila berlebihan, termasuk air pun, bila air kosong ke, bila kita ambil berlebihan, dia akan menyebabkan toksik kepada badan. Sama juga seperti vitamin C. Bila kita ambil berlebihan, dia akan bertindak balas dalam badan. Bila dia berlebihan, dia akan bertindak balas dalam badan. Dah lah tuan-tuan puan ambil vitamin C tu, ambil lagi vitamin kalsium, ambil lagi vitamin ni. So bila dalam badan ada itulah Allah Maha Besar. Bila dalam badan dia berinteraksi, dia berinteraksi dalam badan, dan bila dia terlalu banyak, dia boleh menyebabkan toksik. Maksud toksiknya, dia boleh menyebabkan kejadian yang lain. Contohnya, apabila kita ambil vitamin C berlebihan, akan menyebabkan batu karang kat situ. Dan bila dah ambil vitamin C, tak pula amalkan air kosong, ataupun dah makan yang macam-macam tinggi tu, tak minum air kosong. Jadi kat situ pun dah membebankan sistem penghadaman, ataupun sistem tubuh badan. Bila dia makanan kita ambil tinggi semua tu, dia akan berinteraksi dalam badan, dia menyebabkan endapan ataupun mendapan yang lain, ataupun hasil yang lain, yang menyebabkan menyebabkan benda lain lah yang tidak diperlukan oleh badan. Itu menyebabkan batu karang. Sebab kenapa saya kat sini memang tekankan sangat vitamin, sebab ni antara yang sangat popular. Bila sakit je ambil vitamin C, kena tinggi. Jadi pada golongan-golongan yang mungkin tidak berapa background kesihatan ni tidak berapa baik, maksudnya dia terpedaya dengan sebarang apa-apa marketing, sebab mungkin kita takut. So jadi kita takut, bila kita panik, kita akan buat apa sahaja yang untuk membolehkan kita survive. Itu adalah memang natural insting manusia. Jadi kesian kepada golongan-golongan yang tidak mampu, tapi katakan ini boleh mengubati, jadi dia pun beli, dia telah berhabis duit untuk membeli. Tapi sebenarnya ada cara lain yang kita boleh bantu dia. Jadi sebab tu pentingnya kita berbalik pada tadi, perlulah amalkan makanan sihat. Tengok daripada ni, sayur pun kita tengok sayur, sawi kita, kailan, sayur bayam pun mengandungi vitamin C. Cuma teknik tu kita kena jaga juga. Macam mana kita nak kekalkan vitamin C tu. Jadinya gunakan pisau yang tajam. Okey. Kalau masa tu basuh dulu sebelum potong, untuk mengelak, sebab dia macam saya kata tadi, sifat vitamin C dia larut air. Jadi kita tak nak elak dia lari sekali dengan air tu. Jadi kita kena jagalah daripada segi macam mana kita nak konsum, kita dapat mengoptimumkan pengambilan vitamin C tu. Okey. Saya rasa jadinya faham dari segi vitamin C. Kenapa? Jadi saya kata tadi, kebolehdapatan atau penyerapan daripada sumber semula jadi lebih efisien, dan keperluan badan kita tidak tinggi, 70 mg sahaja sehari. Daripada 3 sajian sayur dan 2 sajian buah dapat cukup untuk keperluan seharian. Tapi dia bukan usaha satu hari, dia adalah amalan sepanjang hayat. Okey, amalkan setiap hari.
Okey. Itu daripada konsep vitamin C tadi. Okey, kemudian kita tengok pula bila kat rumah segalalah Google lah dah ada kat rumah, kita masak lah kan. Kadang nak membeli je pun sakit juga poket kan. Jadi kita masak. Bila kita masak beria lah ni, sebab masa ni lah kita boleh explore, menunjukkan skill-skill masakan kita kepada jiran-jiran tetangga. Tapi bila kita tengok kat sini balik, macam saya dah ada sentuh, kita try pula resepi yang sihat. Okey. Kalau boleh kita Google cari makanan, resepi makanan yang sihat. Maksudnya sihat tu sebenarnya sedap. Kita boleh, maksudnya kita perlu buktikan makanan yang sihat juga makanan yang sedap. Jadi kita kalau bila kita berada di rumah, kita cuba pula explore resepi-resepi makanan sihat yang boleh kita rasa untuk sihat. Biasa kita tengok je kan, ni kita try. So tengok sini kaedah masakan, kalau kita tengok kaedah masakan tanpa minyak. Okay, kita gunakan air fryer, kemudian panggang, kemudian kukus, rebus. Ini teknik-teknik yang tidak memerlukan minyak. Okey, mungkin ada juga topik, mungkin akan ada juga cakap, saya pun ada perasan banyak orang bila kita dah ada group ni kat Facebook ni kan, saya pun join group tu, air fryer, cara masak guna air fryer. Dah pula timbul satu isu yang mana dia kata air fryer tu tidak pula sihat, menyebabkan benda-benda tertentu. Okey, macam saya kata tadi, berbalik kepada cara hidup kita. Sebenarnya tidak ada satu cara pun yang memang tak ada dia bukan magic, bukan dengan satu ikhtiar dia terus kita sihat. Dia adalah memerlukan usaha-usaha ataupun disiplin yang lain. Penggunaan air fryer bagus dah, tak menggunakan minyak atau menggunakan minyak sedikit sahaja. Okey. Untuk tuan-tuan puan, bila sesuatu makanan sebenarnya bila dikenakan haba yang tinggi dan lama, dia akan menyebabkan trans fat, ataupun boleh menyebabkan radikal bebas. So radikal bebas ni yang kita panggil karsinogenik. Karsinogenik tu maksudnya dia menyebabkan agent kanser. Sebenarnya dia tidak boleh dapat melalui air fryer je. Daripada penggorengan pakai minyak pun boleh, daripada atas api pun boleh. Maksudnya macam kita bakar kat api tu, macam sate tu, menyebabkan karbon yang terbentuk tu pun menyebabkan karsinogenik. So maksudnya saya tidak perlulah kecam bila semua dah popular. Kita boleh bagus sebagai salah satu macam mana kita penambahbaikan kan. Okey, mungkin kat sini ada peluang untuk saya berkata, saya bukanlah pro air fryer, tapi saya kata ini adalah salah satu cara. Maksudnya macam mana kita nak mendapatkan makanan sihat penggunaan air fryer. Jadi kalau boleh elakkanlah bila masak tu, jangan bukan air fryer tu bukan biasa. Okey, contohlah, kita bila dalam amalan makan ni kita perlu ada pro and con, perlu ada cheat day, apa-apa itulah. Mungkin orang gunakan air fryer, kadang dia guna untuk goreng nugget, untuk kentang, tapi kita tahu nugget, kentang tu tidak sihat. Saya bukan pro, bukan saya kata menggalakkan, tak, tapi daripada dia goreng atas minyak, dalam minyak deep fry, sekurang-kurangnya kat situ dia boleh dah kurangkan sikit minyak. Tapi kita nak tahu, bila makanan yang macam goreng, macam itulah processed food, garam tinggi. Maksudnya bila dia macam tu, dia proses food ni juga ada yang memang dua kali proses. Ada yang telah digoreng sekejap, kemudian maksudnya dia dah kena haba kat situ sekali. Bila kita masuk air fryer lagi sekali, dia kena lagi satu haba. Tu pun antara faktor menyebabkan trans fat. Okey. So kena maklum tu. Jadinya macam mana cara dia tadi, macam mana kita nak memerangi radikal bebas tu tadi, adalah kembali kepada kita punya suku-suku separuh. Sebab tu pentingnya kita ambil sayur dan buah. So sayur dan buah mempunyai antioksidan. Antioksidan ni lah memerangi, dia fight punya, dia combat dengan segala bahan karsinogenik yang terhasil daripada masakan. Sebab tu pentingnya kombinasi suku-suku separuh. Okey, faham jadi kat sini kat sini saya tunjukkan macam kaedah kita nak, kalau boleh kita masak kat rumah tu kurang minyak. So hari ni cuba challenge hari ni masak makanan yang tanpa menggunakan minyak. Okey,
tips yang lain juga, sebab kat sini kita ajar cara macam mana kita nak kurangkan kalori, sebab kalori daripada minyak lemak adalah paling tinggi berbanding daripada makanan yang lain. 1 gram lemak memberi 9 kalori. 9 unit kilokalori. So sebab tu kalau boleh kita nak hadkan daripada lemak tu. Sebab tu kalau boleh elakkan penggunaan minyak. Lemak yang biasa kita temukan adalah atau kita consume atau kita ambil daripada minyak masak lah. Okay. So elakkan semula, elak goreng semula makanan beberapa kali. Kemudian guna tisu untuk menyerap minyak. Kalau tak, siapa yang lebih kayangan ada guna towel no wax kan, tak perlu guna tisu kan, so pun boleh. Okay. Kemudian hadkan menyalut salutan ayam, maknanya menggunakan ni lah, elakkan coating lah, maksudnya tepung ayam, ikan, udang, sotong boleh, tapi sesekali, bukan hari-hari. Okay. Si orang kata masa PKP ni lah kita nak ada masa nak try resepi macam ni kan. Tapi hadkan, kalau boleh hadkan. Masa mungkin kita boleh gunakan tune pula masa PKP ni lah kita nak try makanan yang explore resipi makanan sihat. Okay, bila kita masak tutup periuk kuali. Okay, menggoreng supaya makanan cepat masak, kurangkan penyerapan minyak dalam makanan. Okay, kemudian buang lapisan minyak. Okay, tu biasalah. Kalau tuan-tuan ni ada yang viral kan, pakai ais ke kan, macam tu. Ataupun kita bila dah siap tumis minyak banyak tu, kita buang minyak tu dulu. Okay, gunakan santan cair ataupun susu rendah lemak bagi menggantikan santan pekat. Okay. Ini antara teknik-teknik yang lain. Okay, kita gunakan mengukus, membakar, merebus, merenih, menumis, memanggang. Kukus grill panggang. Saya suka kalau tuan-tuan pernah dengar iklan tu kan, kukus grill panggang. Itu antara teknik yang makanan yang sihat lah. Okay. Sebab bila kita kukus, ni antara bila kita menggunakan teknik-teknik masakan ini, kat sini kita nak explore kan, kita pandai nak teknik kan, nak mahirkan. Okay. Sebab bila mengukus, kita menggunakan kawap air, kita tak guna minyak, kemudian kita tak guna banyak sangat air atau kuah. Jadinya zat-zat, katakan kita masukkan sayur ke apa, dia larut di dalam kuah itu sedikit sahaja, dia kukus. So kita tu, so maksudnya kat situ nutrien density sangat tinggi daripada kuah, dia tak perlu banyak, dia tak terlarut sangat dalam air. Kemudian merebus, menggunakan air mendidih, tak pakai minyak. Okay, minyak pun tak guna. Okay, kemudian menumis. Okay, menumis stir fry lah kita kata. So minyak tu sikit. Okay, merenih. Untuk merenih ni kita biasa guna untuk daging ke apalah. So sebenarnya itu pun antara salah satu teknik yang bagus kita, sebab bila kita merenih lama, kita mengeluarkan protein yang ada dalam ikan ataupun ayam ataupun tulang tu, broth tu. Sebenarnya broth tu bagus untuk sebenarnya dalam untuk tempoh bila kita, sebab tu orang bila sakit kita cadangkan untuk bagi sup. Sebab bila bagi sup, tu kita kata daripada protein yang larut dalam sup tu sebenarnya membantu pemulihan badan juga. Okay, tapi kena hati-hati kat sini bila ambil yang kuah, yang berkuah, yang bersup, jaga pengambilan garam, sodium. Okay, biasa bila sup kita sedap lah nak hirup kuah tu, tapi jaga hati-hati kurangkan garam ataupun sodium dalam masakan, dan pastikan sodium tu gunakan garam beriodin. Okay, so yang kita baru wartakan ni semua garam setelah garam yang beriodin. Okay, kita perlukan iodin tu lagi. Okay, kemudian membakar, memanggang lah. Jadi ni yang saya kata tadi, kita kena awasi waktu makan. Saya cakap SGR bukan di jalan raya sahaja, tetapi tetap kita perlukan di dalam rumah. Jangan asyik nak makan. Jadi SGR tu kita kena buat dekat meja makan dan di ruang dapur. Okay, kalau kita sarapan macam saya kata, berbalik kepada keperluan kalori satu hari, sebenarnya bila kita kurang menggunakan tenaga, kita tidak memerlukan tenaga yang banyak, kita tak memerlukan sumber tenaga yang banyak. Cukup satu hari kalau dalam sedentary ataupun yang tidak aktif, kita perlu satu hari lebih kurang 1,500 atau 1,600 atau 1,700, berbalik kepada lelaki atau perempuan. Okay.
Kalau tengok kat sini, so jadinya kalau boleh satu hari, maksudnya kita amalkan pinggan sihat tu 3 kali satu hari. So pagi, maknanya sarapan, kemudian tengah hari, makan malam. Snack sebenarnya tidak perlu dan ambil jika perlu. Kenapa? Sebab bila snack, kalau snack pun kita ambil jika perlu. Kenapa kita kata jika perlu? Sebab bila kita lapar memang kita kena makan. Tapi snack tu perlulah snack yang daripada sihat. Inilah contohnya. Bila rasa nak makan, so snacking dia apa dia? Kita ambil lah natural contoh. Dia kata susu, salad, buah-buahan, yogurt. Elakkan. So elakkan. Kuih raya dah habis belum? Saya pun dah lost count dah. Hari ni hari keberapa dah Syawal Jadinya kalau ada kuih raya tu, caranya adalah cuba delay-kan ataupun macam nak kata delay tu apa yang nak kata, kalau boleh postpone kan, maksudnya tangguhkan. Kalau katakan hari ni kita dah makan satu ni, esok pula kita mungkin ambil masa yang lama lah untuk kuih raya tu habis, kerepek ke apa semua tu kan. Okay, jadi bila kita berada di rumah juga kita memang kita akan rasa nak makan, sebab bila kita kita punya tahap fokus kita tu kita kurang distraction. Maksudnya kita dah penat-penat bekerja, kita rasa dah stop, kita rasa lapar. Bila dekat pejabat, bila kita penat-penat bekerja, kita ada masa berborak kejap dengan kawan-kawan kan, dengan kawan-kawan pejabat. Tapi bila kita kat rumah, kita ni je penat, kita ke dapur. Tu dah sebab tu asyik nak makan je. Jadinya caranya kita kata sediakan snack yang sihat, ataupun mungkin kita buat regangan lah, buat regangan, ataupun paling senang je sebenarnya, minum air kosong. Bila lapar, minum air kosong. Maksudnya bila kita bekerja tu, kita dah sediakan satu botol sebelah kita. Kita bila ni sambil-sambil tu amalkan ambil air kosong tu. Itu antara salah satu juga yang membantu untuk kita mengurangkan ambil snack. Okay, kalau nak ambil snack, pilih yang sihat. Okay, ini juga antara lagi satu topik yang di mana memang popular. Singgang, terbaru ni cengkeh. Okay, saya tak nafikan pelbagai makanan, dia pelbagai maksudnya setiap makanan ataupun setiap daripada jenis makanan tu dia memberikan khasiat ataupun dia memberikan khasiat tertentu, nutrien tertentu. Memang ada juga kajian, maksudnya dia dapat membantu mengurangkan simptom. Tapi belum ada kajian yang kukuh bila kita ambil satu makanan kita terus sembuh. Tak. Tapi dia boleh juga sebagai satu inisiatif atau usaha. Tetapi kena ingat, kita tak tahu berapa banyak perlu kita ambil. Kita tak tahu lagi kajian menunjukkan kita ambil banyak ni, bila kita makan akan memberikan kesan apa-apa tak pada badan. Dan sebab apabila makanan sesuatu masuk, dia bertindak balas terhadap individu. Sebab tu bila kalau tuan-tuan puan-puan tengok banyak suplemen ke apa ke, dia kata berdasarkan testimoni. Bila testimoni, kesan tindak balas kepada sesetengah orang ataupun individu berbeza. Kita tak boleh pukul rata terhadap semua orang. Jadinya, dia sebagai satu inisiatif, saya tidak menghalang. Tetapi saya tidak syorkan yang kita katakan boleh mencegah ataupun boleh merawat COVID-19. Sebab kita tak tahu bila kita kata macam tu, ada golongan yang obses ataupun memang dia ada anxiety yang tinggi, takut dengan jangkitan. Dia kata ini makan ni boleh mengubati. Dia makan banyak-banyak. Sekali bila dia makan, sebab dia panik, dia makan terlalu banyak. Bila makan terlalu banyak, dia akan memberikan kesan tindak balas yang lain. Mungkin dia menyebabkan, sebab kita tak tahu, sebab kita tak ada kajian yang menunjukkan. Jadinya mungkin dia boleh menyebabkan dia jadi panas, terlalu panas, ataupun dia menyebabkan sistem penghadaman dia terjejas. Jadi hati-hati dalam memberi atau mengeluarkan penjelasan ataupun statement di mana benda ni dapat mengubati. Sebab tu bila berdasarkan kesihatan, kita perlu menjalankan kajian dahulu. Daripada kajian tu kita perlu sahkan benda tu memang betul-betul mengubati, baru kita buat.
Jadi kalau boleh elakkan daripada viral-viralkan maklumat-maklumat ataupun statement-statement makanan tertentu. Dia boleh sebagai ikhtiar tetapi tidak terlalu obses sebab kita kena ambil confirm ambil ni boleh tak ada sesuatu makanan yang magic, tak ada yang magic. Ambil sesuatu dia terus sihat. Saya suka juga nak tekankan sebab kita kena hati-hati sebab sekarang ni dengan kaedah pemasaran yang sangat tricky, okey. Sebab antara yang mudah bukanlah terpedaya tapi mudah termakan, macam saya kata tadi lah, antara golongan yang panik ataupun mudah terpengaruh, golongan yang rentan juga ataupun golongan yang punyai golongan yang punyai penyakit tidak berjangkit. Jadi mereka kita macam kita kata tadi, kita nak survive, kita nak hidup, kita nak buat macam mana cara kita boleh hidup. So dia akan menggunakan apa-apa sahaja nasihat orang untuk dia boleh survive. Jadinya macam saya nak tekankan salah satunya adalah saya suka nak ingatkan kalau orang nak ambil amalan sunnah, amalan sunnah, amalkan ikut amalan sunnah. Boleh ambil, tak ada masalah. Contohnya macam kurma, sahabatus saudah. Tapi kita kena tengok balik kepada hadis ataupun kita tengok balik kepada macam mana cara pengambilan makanan tersebut. Kalau sunnah, dia hanya ambil berapa biji? 3 biji, 5 biji, 7 biji. Berdasarkan dan dia ganjil. Okay? Produk yang berada di pasaran adalah terus sangat condensed, sangat pekat. Sangat tinggi kandungan dia yang di mana kalau kita ambil satu tu dia boleh menyebabkan mungkin kesan sampingan yang lain yang kita tak tahu sebab dia hanyalah berdasarkan testimoni dan tak ada kajian yang kukuh. Jadi kat situ yang kena hati-hati, kena jaga. Sebabnya kita kena jaga kalau boleh kena ingatkan terutama sekali ibu bapa kita sebab mereka sebab saya tekankan sebab golongan-golongan ni yang mudah terpengaruh dengan bahan-bahan tersebut sebab mereka juga antara kumpulan rentan ataupun kumpulan yang berisiko tinggi dalam vulnerable terhadap sebarang jangkitan ataupun serangan penyakit. Okay? Sebab tu tuan-tuan puan kena jaga kat sini. Jadinya kalau untuk ambil sesuatu makanan yang belum ada kajian saintifik membuktikan pengambilan makanan tertentu merawat mencegah jangkitan, amalkan secara sederhana mengikut saiz sajian sahaja. Tidak mengambil tidak terlalu obses. Mengecam itu adalah ataupun chop makanan tu sihat, boleh mengubati, kita kena ambil. Okey. Jadinya saya rasa ini adalah last. Okey. Tip kekal aktif di rumah sepanjang PKP, maksudnya antara salah satu cara kita nak daya tahan adalah kita kena kekalkan berat badan ideal. Seperti saya kata tadi, golongan yang telah dijangkiti COVID kebanyakannya adalah obes dan berlebihan berat badan. Jadi kita tak nak disebabkan PKP ni kita makan, berat badan kita pun naik. So kita menjadi golongan yang dah dapat satu golongan yang berisiko. Okay? Jadi kekal aktif di rumah sepanjang hari. Maksudnya kalau boleh setelah duduk sejam atau 2 jam bekerja, lakukan sedikit regangan ataupun lakukan sedikit aktiviti fizikal ataupun senaman ringkas dalam 10 minit. Tuan-tuan dan puan boleh Google je macam mana senaman ringkas 10 minit tu yang kita boleh lakukan di rumah bagi kita bergerak untuk supaya kita kekal aktif di rumah. Jadi itulah perkongsian kita pada hari ni. Okey. Agaknya sebab saya pun itulah bila kita bercakap seorang-seorang jadi saya pun tak ada ni, saya lupa nak mengiklankan. Jadi terima kasih kerana bersama saya di FB Live Pemakanan Nutritionist KKM. Okay, so hari ini kita sebenarnya bercakap tentang lapar berjadual, makan COVID-19 dan lockdown. Jadi kita perlu jaga makan. Kenapa? Untuk meningkatkan daya tahan daya tahan kita perlu meningkatkan daya tahan daya tahan tubuh, ataupun imun sistem badan, kerana bila
imun sistem kita sihat, kuat. Jadi kita ada itu salah satu cara kita memerangi ataupun menjadi benteng daripada serangan. Sebenarnya bukan terhadap COVID-19 saja, tapi terhadap apa-apa jenis penyakit. Bila kita jaga berat badan kita ideal, okey, kita dapat mengelakkan antara penyakit tidak berjangkit. Okey, itu antara bosan dengan saya seorang yang cakap kan, dia tadi membebel. Okey, tapi inilah realiti, inilah sebenarnya kita perlu menang dan kita perlu menjaga pemakanan sihat kita, kerana itu meningkat, dia adalah benteng pertahanan bagi sebarang serangan ataupun ancaman penyakit, dan terutama sekali sekarang ni wabak COVID-19. Jadi saya rasa setelah lama saya cakap berapa setengah jam lebih setengah jam bersiaran 1 jam 1 jam bersiaran. Jadi terima kasih kerana setia mendengar. Okey, terus setia juga ikuti kami di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube dan di Telegram. Kita setiap minggu kita ada kongsikan tips-tips pemakanan sihat yang tuan-tuan puan-puan boleh amalkan daripada halaman-halaman media sosial tersebut. Jadi saya minta maaf sekiranya terdapat kekurangan ataupun kesilapan sedar tak sedar daripada saya. Jadi saya harap kita terus kekal menjaga SOP semasa keluar rumah dan SOP semasa di dalam rumah. Okey, itu SOP SJR di kawasan tempat makan, dapur. Okey, kemudian kekal sihat, stay safe. Dan kita belum menang dan kita pasti menang, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.